Selepas dibebaskan dari penjara pada tahun 1995, Machiavelli atau lebih dikenali sebagai Tupac Shakur kembali aktif meneruskan karier sebagai MC. Selain itu, Tupac turut meneruskan peranan sebagai mentor kepada sekumpulan rappers remaja. Kumpulan itu dikenali sebagai Outlaws. Salah seorang anggotanya ialah Mukhtar Wassin Shabazz-Beale. Dan seperti anggota Outlaws lain, Mukhtar juga diberikan moniker berdasarkan tokoh politik antarabangsa. Tupac menamakannya sempena pemimpin Perancis abad ke-19, Napoleon Bonaparte. Tetapi ia sekadar moniker persembahan saja. Rakan-rakan memanggilnya Mu. Mukhtar dan Outlaws merupakan pengikut Tupac yang sangat setia. Mereka sentiasa menyokong Tupac, termasuklah menjadi musuh kepada musuh Pac. Walaupun tidak sempat merakam album penuh bersama Pac, Outlaws dan Mukhtar merekod lebih daripada 20 lagu bersama legenda hip-hop itu. Kebanyakan lagu mereka mengandungi unsur street life dan gangsterism. Antara yang paling popular ialah lagu Hit Them Up, di mana mereka mengutuk seorang lagi rap legend, The Notorious B.I.G. Pada waktu itu, suasana permusuhan antara West Coast dan East Coast sedang memuncak, terutamanya melibatkan artis rekod label Los Angeles, Death Row Records yang dimiliki Suge Knight dengan syarikat dari New York, Bad Boy Records yang dimiliki Puff Daddy. Apabila perseteruan ini berlaku, Mukhtar dan Outlaws setia menyokong Tupac, manakala MC seperti Snoop Dogg lebih cenderung kepada perdamaian, walaupun pada mulanya dilihat menyebelahi West Coast. Sikap ini berbeza dengan Mukhtar dan Outlaws. Kerana kesetiaan terhadap Pac, Mukhtar berani berhadapan dengan ramai OGs lain yang dilihat telah menyinggung Pac, antaranya Snoop Dogg dan Ice Cube. Permusuhan antara West Coast dan East Coast ini bagaimanapun tidak berlanjutan lama. Ia boleh dikatakan berakhir selepas Tupac diserang dan ditembak di bahagian dada sebanyak 4 kali. Selepas 6 hari bertarung nyawa, Tupac menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 13 September 1996. Tragedi pembunuhan bukanlah sesuatu yang asing dalam hidup Mukhtar. Beliau membesar dalam persekitaran ghetto yang ganas dan penuh dengan unsur gangsterism. Malah pada usia 3 tahun, Mukhtar menyaksikan sendiri kedua ibu bapanya dibunuh kejam dalam satu rompakan oleh kenalan mereka sendiri. Dalam kejadian menyayat hati itu, ibunya telah ditembak sebanyak 13 kali dalam usaha melindungi Mukhtar dan adik-beradiknya. Sebulan selepas kematian Pac, satu lagi tragedi besar menimpa Outlaws. Seorang anggotanya, Yaki Gaddafi pula terbunuh. Gaddafi merupakan rakan baik Mukhtar sejak mereka berusia 9 tahun dan Gaddafi lah yang memperkenalkan Mukhtar kepada Tupac. Lebih menjedihkan, kematian Gaddafi adalah disebabkan oleh sepupu Mukhtar sendiri, Rashad Beale. Gaddafi dan Rashad sedang mengambil dadah dan dalam keadaan hayal, Rashad secara tidak sengaja telah tertembak Gaddafi hingga menyebabkan kematiannya. Dalam tempoh 2 bulan, Mukhtar yang hanya berusia 19 tahun telah kehilangan 2 orang yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Ibu bapa Mukhtar telah pun memeluk Islam sebelum mereka terkorban. Tetapi Mukhtar yang dibesarkan oleh neneknya yang beragama Kristian tidak didedahkan dengan ajaran Islam. Menurut Mukhtar, beliau hanya mula mendalami Islam sekitar tahun 2000. Dalam satu kejadian, seorang pemuzik beragama Islam, Mikhail Kamil, telah melihat sikap baran Mukhtar terhadap adiknya sendiri. Mikhail yang telah menegur sikap Mukhtar itu kemudiannya telah berkenalan dan bekerjasama. Menurut Mukhtar lagi, Mikhail telah membantu Outlaws menjayakan kolaborasi mereka dengan penyanyi terkenal Britain, Seal. Apabila tiba waktu membayar pampasan kepada Mikhail, beliau telah menolak sebarang bayaran dengan syarat Mukhtar perlu berkunjung ke masjid. Mukhtar pada mulanya kekok dengan suasana masjid, tetapi dalam masa singkat hatinya terpaut untuk memeluk Islam. Dalam hanya 5 bulan kemudian, Mukhtar telah mengerjakan haji di Mekah. Sekembalinya dari Tanah Suci, Mukhtar masih meneruskan karier sebagai pemuzik, namun telah berubah menjadi seorang yang lebih baik. Beliau tidak lagi menggunakan kata-kata kesat dan perkara yang sinonim dengan budaya gangster rap dalam lagu-lagunya.
Mu'tah kemudiannya telah mengahwini seorang wanita berketurunan Arab Yaman dan beliau semakin serius mendalami ilmu agama. Rapper ini akhirnya nekat berhenti daripada menjadi pemuzik dan beranggapan budaya hip-hop tidak selari dengan Islam. Malah, Mu'tah turut menerima pandangan ulama yang mengharamkan muzik. Kerana keyakinan yang baru ini, Mu'tah telah berusaha untuk keluar daripada industri muzik secara keseluruhannya. Selepas berjaya melakukan perkara itu, beliau telah kehilangan segala hartanya, namun bersyukur dapat menjalani kehidupan yang baru. Pada 2010, Mu'tah bersama keluarganya telah berpindah ke Arab Saudi dan menetap di sana hingga kini. Beliau mengusahakan perniagaan kopi dan menjadi penceramah motivasi. Some are waiting for me to fail, but Allah had better plans. Keep relying on my Lord while relying on no man. Trying to duck away from my haters while staying sucker free. Making salat 5 times a day, hoping my sins won't be the end of me.